Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Cerita misteri kali ini adalah berkenaan pengalaman sepasang suami isteri mengalami kejadian misteri dan aneh. Hisham berusia 23 tahun dan isterinya Su berusia 21 tahun. Tinggal di sebuah rumah sewa di Baling, Kedah. Kedua-duanya memang berasal dari Baling, bertemu serta bercinta di situ dan berkahwin. Mereka telah berumah tangga selama setahun dan mempunyai seorang anak perempuan yang baru berusia 2 bulan bernama Aish. Hisham bekerja sebagai pembantu kedai runcit manakala Su tidak bekerja. Hisham mempunyai gaji yang tetap hasil kerjanya di kedai itu setelah bekerja selama 3 tahun. Kehidupan mereka sederhana sahaja dengan Hisham mempunyai sebuah motosikal untuk kegunaan mereka sehari-hari. Hisham sebenarnya sudah lama berfikir tentang membeli sebuah kereta untuk kegunaan mereka suami isteri dan dia juga mempunyai simpanan yang disimpannya bagi tujuan tersebut. Bagi Hisham, ini adalah masa yang sesuai untuk membeli sebuah kereta memandangkan sekarang mereka telah mempunyai anak. Lebih selesa hendak ke mana-mana jika hujan atau panas. Anaknya juga tidak perlu bernafas menyedut habuk dan asap kenderaan lain, fikirnya. Suatu hari, sedang mereka berbual sesama suami isteri, Hisham telah menyuarakan hasratnya kepada Su untuk membeli sebuah kereta. Su menyambut baik niat suaminya. Ianya juga akan menyenangkannya jika naik motosikal. Dia terpaksa memegang bayinya sambil mengimbangkan badan. Lagi pula, Su tidak betah naik motosikal setelah pernah terjatuh motosikal ketika masih bersekolah dahulu. Gembira dengan keputusan mereka, keesokan harinya, Hisham mengambil cuti separuh hari dan pasangan itu ke kedai menjual kereta dengan rasa gembira dan senang hati. Setelah melihat-lihat kereta, mereka membuat keputusan untuk membeli sebuah kereta second hand sahaja buat masa sekarang supaya bayaran bulanannya tidak terbeban. Fikir mereka, nanti bila ada rezeki lebih di masa depan, waktu itu boleh beli yang lain pula. Setelah berkenan dengan sebuah kereta ini, pelbagai soalan biasa ditanya kepada penjual kereta tersebut. Maklumlah, penjual kereta memang akan menjawab dengan jawapan yang positif sahaja. Kereta buatan Malaysia yang dipilih mereka memang dalam keadaan baik dan cantik dengan harga berpatutan. Walaupun kecil, namun cukuplah sekadar mereka bertiga. Hisham test drive kereta itu sendirian kerana Aish sedang tidur. Jadi Su hanya menunggu di dalam pejabat kedai tersebut. Setelah berpuas hati dengan test drive kereta itu, lalu proses seterusnya dimulakan untuk pembelian tersebut. Hanya dalam masa 2 hari, pinjaman bank telah diluluskan dan hari ketiga, Hisham sudah boleh membawa kereta tersebut pulang ke rumah dan menjadi miliknya. Dia mengajak ayahnya, Pak Daud yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka untuk mengambil kereta tersebut dan pergilah mereka dua beranak ke kedai kereta itu. Manakala Ibu Syam yang bernama Mak Jah tinggal di rumah Hisham untuk menemani Su sambil bermain dengan cucunya. Pak Daud mengakui kepada Hisham ianya satu pembelian yang bagus dan berbangga dengan anak bongsunya itu yang semakin hari semakin berdikari dan bertanggungjawab. Setelah selesai segala urusan, kereta baru dibeli itu dibawa pulang ke rumah untuk ditunjuk kepada isterinya dan membawanya berjalan-jalan dengan kereta itu. Sampai di rumah, Su memang teruja melihat kereta baru mereka dan tidak sabar untuk dibawa berjalan. Memandangkan Su tidak mempunyai lesen, maka tempatnya hanyalah di sebelah suami dan dia memang bercadang untuk mengambil lesen selepas ini. Hisham juga mengajak ibu dan ayahnya sekali. Niatnya sambil mencuba kereta baru itu, dia juga berniat untuk membelanja ibu dan ayahnya makan di pekan. Jadi naiklah mereka berlima, termasuk bayi mereka si Aish. Namun apabila kereta baru berjalan beberapa meter, Aish mula menangis menjerit-jerit tanpa henti. Tetapi yang peliknya, apabila kereta dihentikan, bayi itu juga berhenti menangis. Apabila kereta berjalan semula, dia menangis semula. Kemudian Mak Jah berkata, mungkin Aish tidak biasa lagi untuk naik kereta. Nanti dah biasa naik, okeylah tu. Memang biasa ada kanak-kanak yang menangis apabila naik kereta. Lalu Hisham teruskan perjalanan sambil Aish menangis itu. Dia dipujuk oleh ibu dan neneknya dan sesekali disuapkan susu. Aish berhenti menangis sekejap, tetapi tak lama kemudian menangis semula. Begitulah keadaannya sehinggalah mereka pulang dari berjalan. Selama seminggu mereka cuba melatih Aish untuk biasakan diri untuk menaiki kereta. Namun Aish masih begitu juga. Bila kereta bergerak, dia pun akan menangis.
Kerana mereka merasakan Aish yang bermasalah, mereka membawa Aish berjumpa dengan seorang ustaz di kampung itu. Aish diberikan air tawar, namun keadaannya masih tidak berubah. Dalam masa 2 minggu, setelah berjumpa dengan 3 orang ustaz, anaknya masih lagi dalam keadaan sama. Terdetik di hati Hisham yang bermasalah mungkin bukan anaknya, tetapi kereta baru miliknya itu. Untuk menguji teorinya, Hisham meminjam kereta abangnya untuk membawa Aish, dan ternyata Aish hanya terdiam sahaja apabila kereta bergerak. Hisham dan Su saling berpandangan antara satu sama lain. Terasa darah menyerbu ke kepala masing-masing melihatkan keadaan itu. Dan Hisham hanya terdiam apabila teorinya memang betul yang kereta itu yang bermasalah. Selama ini mereka ingatkan Aish yang tidak boleh menaiki kereta. Sampai di rumah selepas itu, Hisham membelek-belek keretanya. Dikelilingi kereta itu beberapa kali dan sekejap dia di luar, sekejap dia masuk kembali ke dalam keretanya. Hampir sejam keadaannya begitu kerana tidak mempercayai yang kereta itu adalah punca masalahnya. Dia memanggil ayahnya, Pak Daud, untuk berbincang apa yang perlu dilakukannya memandangkan dia dalam kebuntuan. Pak Daud memberi cadangan untuk membawa ke seorang ustaz yang terkenal di negeri utara yang mempunyai kelebihan melihat perkara-perkara gaib. Lalu keesokannya, pergilah mereka berdua ke sana dengan harapan yang menggunung bagi menyelesaikan masalah yang dialami. Sampai di rumah ustaz itu, ustaz tersebut sedang berada di luar rumahnya. Lalu apabila sampai, mereka turun dan memberi salam serta bersalaman sambil mengintai ke kereta yang Hisham letak di beberapa meter di depan. Ustaz itu pun berkata, "Senyap dah anak kamu, tadi bukan kuat menangis." Hisham saling berpandangan dengan Pak Daud dan kemudian menjawab kepada ustaz tersebut bahawa mereka datang hanya berdua sahaja. Sambil mengangguk faham, lalu ustaz itu menjelaskan, ketika Hisham membawa masuk keretanya ke dalam kawasan rumahnya, dia terdengar tangisan bayi yang kuat. Tapi apabila kereta diberhentikan, tangisan itu juga berhenti. Jantung Hisham berdegup dengan laju, terasa darah menyerbu ke mukanya. Maka benarlah kereta itu mempunyai sesuatu. Ustaz kemudian menjemput mereka minum, manakala dia meminta izin untuk keluar melihat kereta sebentar. Hisham hanya mengangguk sahaja sambil terdiam. Begitu juga dengan Pak Daud. Tak lama kemudian, ustaz itu masuk kembali ke dalam rumah dan duduk bersama mereka semula. Hisham merenung ustaz tersebut dengan penuh 1000 harapan, tidak sabar menunggu apa yang akan diperkatakan oleh ustaz. Ustaz itu mula bersuara kepada Hisham dan Pak Daud bertanya baru beli ke kereta itu. Hisham menjawab ya dan memberitahu anaknya tidak berhenti menangis apabila kereta bergerak, namun berhenti menangis apabila kereta berhenti. Ustaz itu mengangguk-anggukkan kepalanya lalu berkata, ada semangat bayi bukan Islam yang menghuni kereta itu. Tiada apa yang dia boleh lakukan selain membaca ayat untuk semangat itu tidak mengganggu manusia. Kemudian Hisham bertanya apa yang patut dia lakukan. Ustaz itu menjawab, ada 2 pilihan, iaitu yang pertama, jika dia boleh tahan dengan keadaan sekarang, teruskan hidup seperti biasa sambil memohon kepada Allah untuk diberikan penyelesaian. Tetapi anaknya mungkin tidak berhenti menangis jika menaiki kereta itu. Pilihan kedua pula, juallah kereta itu dan cari kereta yang lain. Hisham hanya terdiam. Pak Daud kemudian berkata untuk meminta diri mereka pulang. Sambil mengucapkan terima kasih dan bersalaman, mereka dua beranak pulang dengan pelbagai perasaan. Pak Daud bersimpati dengan keadaan anaknya dan memujuk anaknya untuk menjual kereta itu. Rezeki itu datang dari Allah, nanti adalah yang digantikan dengan yang lebih baik, katanya. Hisham hanya mengangguk dan menjawab yang esok dia akan jual dan ambil kereta yang lain. Sampai di rumah, Hisham menceritakan apa yang berlaku di rumah ustaz itu kepada isterinya. Su menyokong keputusan suaminya untuk menjual kereta itu dan membeli kereta yang lain. Sebelum tidur, Hisham cuba mencari berita tentang kematian bayi di dalam kereta. Dia terjumpa satu berita berkenaan bayi yang dilemaskan dengan sengaja di dalam kereta hanya tidak tahan mendengar anaknya itu menangis di dalam rumah. Hisham hanya menggelengkan kepala, merasakan mungkin itulah yang sebenarnya yang berlaku ke atas kereta itu. Keesokan pagi, Hisham dan Su bersama bayi mereka terus ke kedai kereta itu semula untuk menjual dan membeli kereta yang lain. Nasib baik dia berkenan dengan kereta lain yang tidak perlu mengeluarkan duit pendahuluan apabila trade-in kereta lamanya. Namun yang penting, dia perlu test drive dengan bayinya sekali bagi memastikan masalah sama tidak berulang. Nasib baik menaiki kereta baru itu, Aish hanya terdiam sahaja.
Hisham dan Su juga berasa lega akhirnya masalah mereka telah selesai dengan menjual kereta itu. Sekian.